Mereka sanggup bersumpah dan berani bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tak kata. Rupanya wahyu tu turun membenarkan ucapan Umair bin Sa'ad, budak tersebut. Turun wahyu tu, tuan-tuan, menjadi kufur setelah Islam. Akhir ayat tu Tuhan kata fa in yatubu, kalau depa taubat, boleh taubat. Cerita zaman sahabat saya sebut kat tuan-tuan, tengok tuan-tuan tengok . Ada seorang sahabat nama dia Umair bin Sa'ad. Sahabat Nabi nama Umair bin Sa'ad. Dia ni muda lah pada zaman Nabi, dia seorang sahabat yang muda. Dan Sayyidina Umar Ibn Khattab kata kat dia, kamu wahai Umair adalah tunggal, manusia yang tunggal yang memiliki sifat seperti kamu di dalam umat ini. Maksudnya hebat lah, hebat ibadahnya dan sebagainya. Ketika dia kanak-kanak, ayah dia meninggal. Sa'ad meninggal, ayah dia Sa'ad. Mak dia kahwin lain dengan seorang lelaki nama Julas bin Suwaid. Ada dalam kitab Hayatus Sahabah. Mak dia pun kahwin dengan Julas bin Suwaid. Julas bin Suwaid ni juga orang Madinah, Islam. Okey, dia pun bela ibu kepada Umair, dan dia Julas ni membesarkan Umair macam anak sendiri. Tak ada masalah apa. Sampailah satu hari selepas beberapa tahun, bukannya sampai besar, sampailah satu hari ketika Umair bin Sa'ad umur belasan tahun, begitulah berlaku perang Tabuk. Berlaku perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan adalah perang yang berlaku pada tahun 8 Hijrah kalau tak silap saya. Tak ingat lah, lama dah. Perang Tabuk. Perang itu berlaku di antara umat Islam Mujahidin Madinah dengan Rom, kerajaan Rom yang terkuat di dunia ketika tu. Tak bayang tengok. Sehingga membuatkan Nabi terpaksa mengerahkan jumlah mujahidin terbesar sepanjang sejarah Nabi menjadi panglima perang, iaitu 30,000 orang. Tak bayang tengok, paling besar. Angka yang paling besar Nabi pimpin adalah dalam peperangan Tabuk, 30,000 orang. Dan perjalanan yang paling jauh juga adalah perang Tabuk, iaitu lebih daripada 1000 km perjalanan. Dan perang itu berlaku ketika kemuncak musim panas. 3 ujian dia, 3. Satu, berlawan dengan kuasa terbesar dunia. Yang kedua, bilangan tentera besar, ramai. Yang ketiga, jauh. Yang keempat, musim panas. Yang kelima, buah-buahan sedang keluar waktu tu. Jadi Madinah ketika itu juga adalah bumi yang subur dengan tanaman. Waktu tu keluar, tuan-tuan tengok. Maka ketika itu 30,000 yang dipilih adalah di kalangan para sahabat yang tinggi imannya. Memang semua yang pure punya, sahabat-sahabat yang paling hebat. Waktu Umair bin Sa'ad yang kanak-kanak, waktu tu dia belum wajib pi perang, dia pi tengok ni. Dia pi tengok sahabat-sahabat keluarkan harta untuk diinfakkan fi sabilillah. Ada yang sedekahkan 1000 ekor unta yang lengkap dengan makanan, senjata sebagainya, 1000. Sayyidina Uthman ibn Affan balik rumah, buh emas memenuhi jubah, mai kendong dengan jubah dia tak depan Nabi. Kan emas kita tak? Emas kita di rumah genggam habis genggam angkat habis, nak tu lah. Tu pun 50-60 ribu tu, hak genggam tu. Apatah lagi Uthman ibn Affan, dia ambil semua emas, dia buh dalam jubah macam tu. Dia pun berjalan tak depan Nabi. Nabi pun puji dia. Cerita panjang lah. Ma darra Uthmanu ma amila ba'da al-yawm, Nabi kata. Nabi puji dia. Umair bin Sa'ad ni dia tengok, dia pun balik rumah, dia tengok ayah dia tak buat apa dan tak bagi apa. Julas bin Suwaid ini sahabat, tapi di peringkat awal dia ada masalah sikit. Maka Umair pun kata, wahai ayah, kita nak pergi perang ni lawan dengan Rom, bukan orang biasa apa semua. Orang ni semua pakat bagi, ayah jom kita bagi apa semua. Bila anak dia duduk desak macam tu, anak angkat, anak tiri lah, sebut begitu sebagainya, dia pun
Sebut, dia kata kalau betul lah Muhammad ni Nabi, kita ni lebih teruk daripada himar dan keledai. Himar tu keledai lah. Kataan daripada mulut dia memang keluar. Bila Umar dengar begitu, Umar yang kecil ini tetapi dia tahu batas kufur dan perkara yang membatalkan iman. Sekalipun dia tak sembah berhala, sekalipun dia tak sebut Allah itu dengan sifat yang lemah dan sebagainya, dia tak sebut kataan tu, tapi dia sebut macam tadi ni. Maka Umar tidak teragak-agak. Tuan-tuan nampak budak dia pergi rumah Nabi SAW. Dia kata, mula-mula dia duduk dulu di rumah dia, duduk fikir saat. Lepas tu dia terus bangkit, dia kata, aku tidak mungkin mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa maksud mengkhianati Allah dan Rasulnya? Kalau dia tak bagi tahu ucapan Julas ayah tiri dia tak sah, dia simpan sebab nak jaga yang tu ayah dia suami kepada mak dia. Dia kata bermaksud aku mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan nampak perkataan orang dulu macam mana? Maksudnya ilmu dan iman. Anak-anak sahabat dulu ilmu dan iman, faham. Dia pun pergi, dia kata, ya Rasulullah, ayah tiriku menyebut perkataan sekian-sekian. Nabi pancung terus ke? Nabi panggil Julas bin Suaid. Julas pun sampai, Nabi pun panggil Umar. Julas duduk tani, orang lain saksi. Bukan yang mendengar, yang dengar tak ada. Umar seorang je dengar, hak lain tu duduklah nak tengok perbicaraan. Nabi pun tanya, wahai Umar, apa yang Julas sebut? Dia pun sebut, wahai Julas, betulkah apa yang diceritakan Umar? Julas kata, tak betul ya Rasulullah. Dia kata tak betul. Nabi pun tanya, wahai Umar, Julas tak mengaku apa yang kamu cerita, macam mana? Julas pun masuk, orang ramai depan Nabi apa semua. Dia kata, ya Rasulullah, aku sanggup bersumpah dengan nama Allah bahawa aku tak sebut kataan tu. Nabi pun kalih tengok Umar bin Sa'ad sudah mengalirkan air mata, malu. Padahal Julas sebut, teriak dah kawan ni, sambil menadahkan tangan. Tuan nampak, ya Allah, kau turunkanlah wahyu yang membenarkan perkataanku ini. Tengok permintaan budak zaman dulu no? Iman mereka, ya Allah, turunkanlah sesuatu yang membenarkan perkataanku ini. Sebelum sempat Nabi kalih, Julas dah sumpah tak sah dengan nama Allah apa semua aku tak sebut. Sebelum sempat Nabi melihat kembali Julas, suasana di dalam Masjidun Nabawi ketika itu menjadi tenang setenangnya. Maksudnya wahyu sedang turun. Ghasyal hal. Sahabat ni depa tahu kalau wahyu turun semua, Nabi tunduk, hal ni semua diam. Dia jadi macam tu. Wahyu, tuan-tuan. Bukan benda ni, wahyu turun. Nabi pula sedang menanggung beban wahyu. Bukan seronok-seronok tuan, no? Merah muka, mengalir peluh daripada Nabi, menahan beban ni. Nabi duk tahan beban. Sahabat tengok dah. Dan suasana jadi suasana ni jadi tenang, semua diam. Bila sahabat dia masing-masing tengok kiri dan kanan, suasana tenang, depa tahu wahyu sedang turun. Tengok tuan, no? Akhirnya muka Nabi pun kembali biasa. Bila turun wahyu, muka Nabi akan merah sebab Nabi diputih. Apa? Lepas tu muka Nabi jadi biasa apa semua. Nabi pun angkat kepala dia. Nabi kata Allah turunkan surah At-Taubah ayat 74. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka sanggup bersumpah dan berani bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tak kata. Rupanya wahyu itu turun membenarkan ucapan Umair bin Sa'ad, budak tak sah. Turun wahyu tu tuan-tuan. Yahlifuna billahi ma qalu. Depa berani guna nama Allah, kata depa tak sebut benda tu. Walaqad qalu kalimatal kufri. Bahkan mereka telah sebut satu perkataan kufur.
Apa perkataan kufur yang Julas sebut atas saat ni, hadis Nabi tu? Kufur itu, perkataan tu kufur. Perkataan kufur itu diungkapkan oleh seorang Muslim. Allah sebut, walaqad qalu kalimatal kufri, depa sebut kalimah kufur, wa kafaru, dan depa dah jadi kufur, kata Allah, ba'da islamihim, selepas mereka Islam. Kataan kufur ni yang banyak zaman ni ni. Ni ayat ni hak turun ni. Taubah 74 ni. Tuhan refer kepada Julas bin Suaid. Menjadi kufur setelah Islam. Akhir ayat tu Tuhan kata fa in yatubu, kalau depa taubat, boleh taubat, yaku khairan lahum, maka taubat itu lebih baik. Wa in yatawallau, tapi kalau dia engkar, sombong, angkuh, buat tak heran, tak mau taubat, pergi macam tu je. Apa Tuhan sebut tuan-tuan? Yu'adzibhumullahu azaban aliman, Allah akan azab mereka dengan azab pedih nanti saat fi dunya wal akhirah, sebelum mati. Tuan-tuan ingat hak mana orang Islam hak duk menghina hukum Islam terang-terang hak macam ni. Orang ini Allah sebut 1400 tahun yang lalu, sebelum mati dunia dia akan diseksa oleh Allah dengan azab yang pedih. Kita mendoakan mendapat hidayah insya-Allah. Azaban aliman, Tuhan kata, Tuhan nak bagi tahu, kata berat fi dunya wal akhirah, dunia kemudian akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan dia tak ada siapa nak tolong dia di muka bumi ni, Tuhan kata. Jadi bila turun ayat ni tuan, turun ayat ni, Nabi pun baca ayat ni sampai habis. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Baca. Waktu tu Julas pun dia malulah. Malu besar dia. Allah SWT memuliakan anak itu. Anak itu. Maka bila dia malu, dia pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beza sahabat. Dia bertaubat dan selepas itu dia tidak lagi melakukan dosa kepada Allah SWT. Julas tadi. Ini sahabat. Sahabat ada yang buat salah, tetapi setiap kali dia buat salah, Julas, Thumamah bin Uthal, ramailah. Abu Sufyan ibn Al-Harith, banyak yang buat salah kepada Nabi dan agama Allah. Selepas itu sudah tidak mengangkat muka di hadapan Nabi SAW sampailah wafat. Bertobat kepada Allah SWT.